Ringgit Malaysia telah jatuh ke paras yang paling rendah. Sekarang pertukaran ringgit kepada USD adalah RM4.67. Jadi kami nak bincang pasal ni dalam video hari ini. Yang pertama, kenapa ringgit jatuh? Yang kedua, kenapa Singapore dollar pula masih lagi kukuh? Ketiga, apa kerajaan kita boleh buat? Nombor 4, apa kesannya kepada rakyat Malaysia? Dan nombor 5, apa kita orang boleh buat dalam keadaan macam ni? Sejak ringgit jatuh, ini telah jadi perbualan yang hangat sekali. Banyak orang kata mungkin ini sebab kerajaan kita tak tahu urus negara, sebab tu ringgit jatuh. Mungkin ini disebabkan oleh keadaan politik di negara kita. Betul ke? Mari aku explain. Sebenarnya ini bukan pasal politik atau kerajaan pun, tapi ini adalah kesan daripada kenaikan kadar di Amerika Syarikat. Korang pernah nampak akhbar kata Fed rate naik kan? Itulah kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat. Mereka perlu mengawal inflasi, jadi sekarang kadar mereka sangat tinggi, dah sampai 5 hingga 6%. Okey, sekarang mungkin korang tertanya, apakah maksudnya? Okey, bayangkan macam ni. Bila kadar faedah di Amerika Syarikat tu naik sampai 5 hingga 6%. Kalau korang pergi sana buka FD account, setiap tahun boleh dapat faedah sebanyak 5 hingga 6%. Baik tak? Sekarang banding dengan Malaysia. Apa kadar yang korang akan dapat? Korang hanya boleh dapat 3 hingga 4% je. Compare dengan di Amerika Syarikat 5 hingga 6%. Kalau korang pelabur, akan tak korang keluarkan duit di Malaysia letak di Amerika? Patutlah di sana kan pulangan lebih tinggi. Jadi memang tak surprise orang akan keluarkan duit semua masuk melabur Amerika Syarikat. Negara mana-mana pun sama juga. Jadi di negara-negara yang tak nak perkara ni berlaku, mereka perlu naikkan kadar faedah mereka juga supaya orang tidak akan keluarkan duit dan masuk dalam US. Jadi kami sampai soalan kedua. Kenapa Malaysia tak ikut? Naikkan je kadar kita supaya boleh match dengan apa yang di-offer di US 5 hingga 6%. Boleh sebenarnya. Kalau bank negara naikkan OPR kita kepada 5 hingga 6%, I rasa banyak orang akan terus tinggalkan pelaburan mereka di Malaysia. Ringgit akan terus jadi kukuh. Tapi masalahnya ni, kalau mereka naikkan kadar OPR ni, bagikannya jadi 5 hingga 6%, korang yang ada pinjaman tu susahlah kerana bayaran setiap bulan tu akan jadi lebih tinggi. Ini akan menjadi beban kepada rakyat Malaysia. Fikirkan, kalau bayaran rumah korang sekarang ni naik 30 hingga 40%, korang stres tak? I rasa sebelum ringgit boleh dikukuhkan, rakyat sudah mampus nanti. Jadi ini memang dilema untuk bank negara. Macam mana mereka perlu merapatkan jurang antara Amerika dengan Malaysia tapi tidak memberi kesan yang terlalu membeban kepada rakyat. Jadi perkara kedua, orang tertanya-tanya, kenapa Singapore dollar boleh lagi kukuh tapi Malaysia ringgit pula jadi lemah walaupun Amerika Syarikat ni naikkan kadar mereka? Dasar monetary di Singapura dengan Malaysia adalah sangat berbeza. Di Malaysia, bank negara akan menetapkan kadar OPR, tapi di Singapura pula bank negara mereka langsung tak campur tangan, tidak menetapkan kadar OPR. Mereka ikut je apa market yang menetapkan dia. Jadi apabila US naikkan kadar mereka, Singapura akan ikut je. Sebablah tu Singapore dollar masih lagi kuat. Tapi ini juga memberikan kesan besar kepada rakyat Singapura juga. Macam saya kata tadi, kalau Malaysia ikut je, bayaran balik bulanan korang tu susah. Ketiga, apa kerajaan boleh buat? Sebelum tu saya nak explain satu benda dulu. BNM dengan kerajaan dua benda berbeza tau. Bila BNM menetapkan kadar OPR, kerajaan tidak boleh campur tangan. Mereka tak perlu approval dari kerajaan pun. Jadi ini memang dua benda berbeza ya. BNM menetapkan kadar OPR, tapi kerajaan pula boleh buat benda lain untuk menolong atau mempengaruhi kekuatan ringgit Malaysia. Jadi itu yang kami nak bincangkan. Dari segi kerajaan, apa yang mereka boleh buat untuk mempengaruhi kekuatan ringgit tu adalah untuk memfokus kepada dua benda. Satu, meningkatkan pelaburan lokal dan pelaburan asing ke dalam Malaysia ni. Bila ada pelabur melabur dalam Malaysia, permintaan terhadap ringgit ni akan naik. Jadi ini akan menguatkan ringgit Malaysia. So kita memang boleh nampak beberapa bulan ni kerajaan Malaysia, PM ke, menteri-menteri ke, selalu pergi luar negara cari pelabur-pelabur untuk masuk
masuk dalam Malaysia. Kami dah tengok Tesla dah buka kedai di Malaysia ni. Tesla akan datang dan buat temu duga di Cyberjaya hari itu. Beribu-ribu orang pergi beratur. Korang ada pergi tak? Ingat tak hari itu PMX bawa balik 170 bilion pelaburan asing dari China. Syarikat-syarikat US pun dah kata nak invest dalam negara Malaysia ni. Texas Instruments pula kata akan buka syarikat dan invest 14 bilion. Texas Instruments ya, bukan itu Texas Chicken ha. Sekarang jadi dah berbilion-bilion kata akan melabur dalam Malaysia. Tapi kenapa ringgit Malaysia masih lagi rendah? Tu Abu, kenapa kamu menangis? Korang perlu faham, pelaburan asing ni ambil masa. Bila syarikat macam Amazon kata nak melabur dalam Malaysia, pertama dia perlu menubuhkan syarikat di sini dulu. Lepas tu dia perlu cari tempat untuk buka kedai. Lepas tu dia perlu cari staff. Ini akan ambilkan proses yang berbulan-bulan. Jadi bukanlah hari ni dia kata invest 25 bilion, semua duit ni masuk terus. Ini dalam peringkat. So sabarlah orang. Okey, yang semua ni yang saya katakan bukanlah saya nak tolong kerajaan sekarang ni. Ini semua hanya ekonomi asas. Asalkan korang faham tentang ekonomi, korang boleh faham ni. Tak kisah pun siapa adalah kerajaan, dia sama juga. Okey, sekarang poin yang keempat. Apakah kesannya kejatuhan ringgit kepada rakyat Malaysia? Yang pertama, bagi bisnes yang mengeksportkan perbuatan mereka, sebenarnya kejatuhan ringgit ni baik untuk mereka tau. Korang fikirkan, kalau korang ada bisnes yang menjual produk kepada luar negara, transaksinya biasanya dalam USD. Jadi bila USD naik, bila korang tukar balik kepada ringgit Malaysia, lagi tinggilah profit korang ni. Tapi untuk syarikat-syarikat yang mengimport barang dari luar negara, susahlah kerana USD naik, ringgit jatuh, maka lebih mahal untuk korang beli benda dari luar negara. Jadi profit syarikat akan jadi lebih rendah. Terutamanya bagi syarikat yang menjual produk mereka dalam pasaran Malaysia sahaja. Okey, tu kesan kepada syarikat. Macam mana pula kepada rakyat Malaysia yang tak berniaga ni? Yang pertama dia, inflasi. Harga barangan, terutamanya barangan yang diimport tu akan jadi lebih mahal. Jadi bayangkanlah, mungkin dalam masa beberapa bulan ni korang akan nampak harga Apple iPhone ataupun Samsung tu semua akan naik harga sikit untuk adjust kepada Malaysian ringgit. Dan disebabkan ni, kos sara hidup rakyat Malaysia akan jadi lebih tinggi. Jadi nampaklah banyak orang akan mula keluar komplain, mula menyalahkan kerajaan, kata kenapa menyebabkan kos sara hidup sekarang tinggi. Turun harga barang. Tapi sebenarnya macam yang saya katakan awal tadi, kalau naikkan kadar OPR lagi, kehidupan susah juga. Tapi tak naikkan, kos sara hidup pun tinggi juga. Jadi macam mana? Saya pun tak tahulah kerana saya bukan menteri. So, sekarang kami move on kepada poin yang kelima. Apa yang kita boleh buat? Yang pertamanya, ini nasihat yang boring sangat, iaitu mulalah berjimat. Janganlah membazir lagi. Kalau korang ni tak kontrol spending kamu, you perlu mula kontrol spending kamu sekarang. Mulalah berjimat dan buatlah saving sedikit. Kerana kalau tidak, bila sampai masa jadi lebih susah nanti, baru korang nak kontrol, susah tau. Yang kedua, bagi korang yang ada masa ekstra lepas kerja, boleh cubalah cari kerja sambilan yang bayar dalam USD. Boleh. Sekarang hari ini ada website macam Fiverr, Upwork semua tu yang korang boleh offer services yang korang ada. Macam designing ke, website building ke, ataupun translation ke. Semua tu klien international, mereka akan bayar dalam USD. Jadi korang tak takutlah kejatuhan ringgit pada masa tu. Yang ketiga, mesti diversify investment korang ni. Janganlah hanya invest dalam aset-aset dalam bentuk Malaysian ringgit. Korang perlu ingat, invest dalam aset yang dalam USD juga, seperti pasaran saham di US atau pasaran saham di Singapura dan sebagainya. Yang ketiga, korang mesti melabur. Bukan je melabur dalam aset lokal, tapi melaburlah dalam aset-aset negara asing seperti di pasaran saham US, pasaran saham Singapura dan sebagainya. Dengan ni barulah korang boleh
melindungkan pelaburan anda daripada kejatuhan ringgit. By the way, kalau korang sekarang nak melabur dalam pasaran saham di US atau Hong Kong, M+ Global ni adalah satu syarikat daripada Melaka Security. Korang mesti pernah dengar M+ Online kan? Itu dari syarikat yang sama. Pada masa ni juga mereka ada satu promosi, yang promosi ni agak hebat. Kalau awak ni buka akaun dan deposit RM1,000 dalam M+ Global, korang akan dapat satu free US stock yang bernilai sehingga RM760. Itu banyak tu. Jadi kalau korang berminat, bolehlah tengok review kita dalam link di bawah ataupun buka akaun mengikuti link di bawah. Dan tambah lagi satu add-on bonus untuk bulan Julai ni. Bila korang deposit RM1,000 dalam M+ account, korang akan dapat satu free ETF yang bernilai $26 hari ni. Dan offer ni adalah eksklusif untuk orang yang guna kod kita sahaja. Jangan lupa. Okey, balik kepada cerita kita. Memang sekarang ringgit jatuh. Dan ini bukan sebab kemerosotan ekonomi, tapi sebab USD ni diperkukuhkan kerana kenaikan kadar. Tapi kerajaan kalau nak ikut, susah juga. Rakyat mampus sebelum ringgit diperkukuhkan. Kalau tak ikut, kos sara hidup rakyat tinggi. Ini masalah yang susah diselesaikan. Macam yang saya katakan tadi, I bukan menteri, I pun tak pandai menyelesaikan masalah ni. Biarlah mereka menyelesaikannya. Tapi apa yang saya nak katakan adalah ni, kita mesti bersabar. Itu je yang kita boleh buat. Kerana saya benar-benar percaya, bagi je lah masa, ringgit Malaysia ni akan diperkukuhkan bila pelaburan asing ni masuk ke dalam negara kita secara berperingkat dan memberi peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada rakyat Malaysia. Dan tak lama lagi kita akan nampak Amazon pula, Texas Instruments pula, bukan itu Texas Chicken akan masuk dan semua ni akan mula beroperasi di negara Malaysia. Dan hopefully pada masa itulah ringgit Malaysia akan diperkukuhkan dan kita boleh dapat kehidupan yang lebih baik. Jadi kita bersabarlah dan cuba sedaya upaya untuk mengharungi masa yang susah ni. All the best.